Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua pengunjung channel Cikgu Saripah. Pada hari ini, murid-murid bersama dengan cikgu untuk belajar bahasa Melayu secara dalam talian. Pada hari ini, murid-murid akan belajar bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 4 iaitu untuk sekolah kebangsaan. Unit 12, tajuknya ialah Seindah Pinakul. Standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada penggunaan imbuhan. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan dan mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan. Kriteria kejayaan pula, murid-murid akan dapat mengedit dan memurnikan 4 daripada 5 ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku teks bahasa Melayu untuk sekolah kebangsaan tahun 4, muka surat 81, iaitu petikan tentang Seindah Pinakul. Di dalam petikan ini terdapat 4 perenggan yang perlu murid-murid baca, teliti dan seterusnya mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Kita lihat yang atas ni dulu, iaitu Minli dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Okey, di sini jelas menunjukkan kepada kita iaitu Balkis dan Minli yang telah berkunjung ke Kompleks Seni Budaya. Seterusnya kita akan lihat satu persatu mengikut perenggan. Baiklah, kita akan teliti perenggan yang pertama. Pinakul ialah hiasan magnet yang mempunyai nilai kesenian kraftangan tempatan. Magnet tersebut merupakan seni kraftangan etnik Rungus, Sabah. Perusahaan magnet ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Baiklah, murid-murid perlu meneliti keseluruhan petikan dalam perenggan yang pertama ini dan perlu kena pasti apakah kesalahan ejaan, tanda baca ataupun penggunaan imbuhan yang kurang sesuai. Kita akan semak bersama-sama. Ya, di sini cikgu gariskan kraftangan dengan garisan berwarna merah, bermakna perkataan ini perlu kita perbaiki. Dan yang kedua ialah menjadi. Apakah kesalahan pada kedua-dua perkataan ini? Ya, kalau diteliti di sini perkataan kraftangan perlu dieja secara terpisah dan tidak perlu dieja secara rapat seperti dalam petikan ini. Okey, dan yang kedua ialah menjadi. Kesilapan di sini ialah kesalahan ejaan iaitu menjadi huruf M perlu digantikan dengan huruf N iaitu perkataan yang sebetulnya ialah menjadi. Jadi cikgu berharap murid-murid dapat mengenal pasti dan memperbaiki kesalahan dari segi ejaan tersebut. Seterusnya, kita teliti pula perenggan yang kedua. Kita baca dan kita lihat bersama-sama. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelar rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Magnet hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Baiklah, murid-murid cuba perhati keseluruhan perkataan yang terdapat dalam petikan ini. Cuba kena pasti kesalahan tanda baca ataupun imbuhan yang kurang sesuai digunakan. Ya, di dalam petikan ini cikgu letakkan selepas perkataan gelang bertanda merah dan perlu diletakkan dengan imbuhan koma, bermakna gelang dan rantai ialah dua perkara yang berbeza, dua benda yang berlainan. Dan juga selepas rantai juga diletakkan dengan tanda koma, iaitu rantai dan tali pinggang ialah benda yang berlainan.
Dan yang seterusnya kita lihat pula ialah perkataan menggunakan. Apakah kesilapan di sini? Ya, di sini ialah kesalahan ataupun penggunaan imbuhan apitan yang tidak sesuai, iaitu menggunakan. Yang sepatutnya ialah imbuhan digunakan. Kita lihat pula perenggan yang ketiga. Magnet tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu magnet kaca dan magnet plastik. Harga magnet kaca lebih mahal daripada magnet plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan magnet kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Baiklah, dalam petikan ini murid-murid perlu teliti dengan berhati-hati apakah kesalahan ataupun kesilapan yang perlu diperbaiki. Baiklah, kita semak bersama-sama. Ya, cikgu gariskan di sini ialah perkataan terbahagi. Cikgu gariskan juga tanda koma, perkataan China dan Jepun. Keempat-empat ini perlu kita perbaiki. Yang pertama ialah terbahagi, kesilapan ejaan, iaitu ejaan yang sebetulnya ialah terbahagi. Terbahagi, di sini tertinggal huruf A selepas huruf H tu, sepatutnya diletakkan dengan huruf A, terbahagi. Dan yang kedua ialah penggunaan tanda koma. Di sini tidak perlu diletakkan tanda koma, sebaliknya tanda koma itu perlu diletakkan selepas perkataan jenis. Selepas perkataan jenis, baru kita letakkan tanda koma. Dan yang ketiga ialah ejaan negara China, yang sebetulnya ialah perlu diletakkan atau perlu ditambah dengan huruf H, iaitu China. Dan Jepun pula, kenapa cikgu gariskan? Kerana kesalahan tanda baca, iaitu huruf C perlu ditulis dengan huruf besar kerana Jepun merupakan kata nama khas. Perenggan yang terakhir. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan magnet ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasaran produk kraftangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Baiklah, cuba murid-murid kena pasti apakah kesalahan, ejaan, tanda baca ataupun imbuhan yang perlu murid-murid perbaiki. Jom kita semak bersama-sama. Di dalam petikan ini, cikgu gariskan perkataan pemasarkan, iaitu menunjukkan perkataan ini perlu murid-murid perbaiki dan perlu letakkan dengan imbuhan apitan yang sesuai. Ya, kita gantikan perkataan tersebut dengan imbuhan memasarkan. Semoga dengan penerangan ini dapat membantu murid-murid untuk mengedit petikan tersebut.